Dilakukan ada perbahasan, maka pengarang kita ini dia terus tak bincang. Dia terus ambil daripada bermula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pun ada khilaf juga, sehingga ada sampai satu seorang, kalau tak silap saya, aku mana apa yang tak ada khilaf. Maknanya daripada Nabi Ibrahim sampai ke situ juga ada khilaf, tapi dari situ sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada khilaf. Inilah sejarah, tuan-tuan. Sejarah ni ialah nak buktikan tu melalui periwayatan. Kalau sains senang, kita buat uji kaji, masuk makmal, dapat keputusan telah. Kalau matematik pun senang juga, 4 kali 4 sama dengan 6 lah. Tak jadi lain. Tapi sejarah ni macam mana zaman Melaka tu? Kita nak rujuk kembali, nak tahu kesahihan tu macam mana, nak cari hak hidup zaman tu, tak ada. Bahkan hak yang hidup zaman itu pun mungkin ada 2-3 qaul pula, 2-3 riwayat pula. Jadi sebab itu dalam sejarah ni satu ilmu yang susah sikit untuk dibuktikan, kecuali yang disebut oleh Al-Quran Karim. Itu sejarah paling benar, pasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sejarah yang tak dapat diragukan lagi. Ada pun yang lain-lain dipindahkan dalam buku sejarah, yang ditulis dalam buku sejarah, yang dipindahkan dari satu pencerita ke pencerita yang lain. Mungkin betul, mungkin salah. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni antara manusia special, kerana keturunan baginda ni ataupun asal-usul baginda ni direkodkan. Bermula daripada baginda sampailah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada rekod. Nak kira zaman dulu, zaman yang mana orang tak ada internet, tak ada buku dan seumpamanya, tapi direkod. Wah, tuan-tuan, special. Kita pun tak berapa tahu dah lepas dia lepas tu tak tahu dah. Jarang-jarang je lah. Maknanya 1-2 generasi saja yang kita tahu. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada keluarga terbaik di kalangan keluarga Arab, iaitu Bani Hashim. Bani Hashim pula merupakan keturunan Quraisy yang paling mulia. Jadi dia susu galuh. Nabi ni lahir daripada keluarga yang paling mulia dari Bani Hashim. Bani Hashim tu pula merupakan kabilah yang paling mulia di kalangan orang Quraisy. Quraisy pula ialah kabilah Arab yang paling mulia pula, gitu. Dan berketurunan bersih serta mempunyai kedudukan paling tinggi di kalangan bangsa Arab. Jadi Allah Ta'ala pilih rahmatan lil alamin ini daripada mana? Daripada susu galuh yang terbaik dari bangsa Arab. Dalam penentangan musyrikin Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada isu keturunan yang dilemparkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya mereka mengiktiraf keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan yang paling bersih dan mulia. Jadi adakah keturunan mulia itu merupakan satu kelebihan kepada pendakwah? Adakah begitu? Iyalah tak? Iyalah. Kalau orang tu daripada keluarga yang ada pengaruh, anak dia muncul, anak dia seorang yang memperjuangkan kebaikan, bagaimana orang memandang anak dia? Orang akan pandang tinggi pada anak. Walaupun masyarakat, walaupun ajaran yang dibawa oleh anaknya itu kebaikan, hak kebenaran yang dibawa oleh anaknya itu berlawanan dengan adat dan budaya masyarakat di situ, tetapi orang tak berani sangat nak kelekeh.
Begitu tuan-tuan. Kemudian kalau sekiranya seseorang itu dari baik lagi kecil, dari kecil lagi baik, dari kecil lagi baik, ayah pun baik, tok pun baik, nenek pun baik, nyang pun baik. Orang tak persoalkan sangat mu, ayah mu aku tahulah aku nak mana, budak saya cakap besar. Ataupun kalau masa muda-muda dulu rockers, apa nama ni, mak rempit, umur 40 ni baru dapat kesedarannya, dulu pun teruk juga. Orang pelengkeh. Tapi maknanya, dan alhamdulillah kalau sekiranya dulu masa muda tidak ada kesedaran, tapi sampai satu tahap umur dah ada kesedaran, alhamdulillah. Kemudian dengan kesedaran itu kita ajak pula orang ke arah kebaikan. Okey, itu sebenarnya satu benda yang baik. Dan tak sepatutnya orang yang diajak itu untuk kebaikan itu mengungkit-ungkit masa lampau. Tak sepatutnya. Bahkan dia sepatutnya memuji, alhamdulillah awak sudah berubah ke arah kebaikan, aku pun nak berubah juga. Tapi walik ataupun kebiasaannya manusia ni, bila orang tu masa muda tak berapa baik, bila tua sikit dia jadi baik, bila dah jadi baik tu ajak pula orang ke arah kebaikan, orang jadi apa nama ni, tak berapa nak boleh terima sikit. Dulu masa muda tak sampai cakap banyak lah. Jadi apa nama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan keturunan yang baik dan juga apa nama ni, asal yang baik dari kecil dan merupakan satu kelebihan kepada seseorang pendakwah. Baik. Dan Nabi SAW tengok dalam sirah, Nabi memang baik dari kecil. Ialah Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW ini sebelum dilantik menjadi Rasul, tidak adalah orang yang paling baik melainkan dia. Tak pernah pergi konsert. Bahasa mudah lah, bahasa mudah. Konsert zaman tu ada konsert, tak ada konsert. Tapi tak macam sekarang lah, dalam bentuk lain. Nyanyi-nyanyi ada. Lawa-lawa, minum arak apa semua ada. Disco ada, tapi tak macam sekarang lah. Sekarang dalam bilik comel apa semua. Dulu mungkin disco kat pasar ke, nari-nari gelek ke, mungkin gitulah, sampai-sampai minum arak. Jadi Nabi SAW tak pernah menyentuh perempuan. Nabi SAW tak pernah minum arak dalam keadaan masyarakatnya rosak. Nabi SAW tidak pernah berjudi dalam keadaan masyarakatnya rosak, ramai yang berjudi. Dalam keadaan masyarakatnya berzina, Nabi tak pernah sentuh. Bagaimana baiknya Nabi SAW. Masyarakat rosak. Dan Nabi SAW juga dalam keadaan masyarakatnya sembah berhala, Nabi tak pernah sembah. Nabi SAW dalam keadaan masyarakatnya jahat, Nabi SAW tak pernah cakap dusta. Nabi SAW juga tak pernah khianat orang. Nabi SAW tak pernah mungkir janji dan pecah amanah. Ini sebelum dilantik menjadi Rasul. Sebab itulah Nabi SAW ketika umur 35, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila berlaku kes yang mana banjir, kemudian terberalihnya Hajarul Aswad, maka Nabi dipilih untuk memberikan cadangan bagaimana nak selesaikan masalah. Kenapa tu? Kerana Nabi digelar Al-Amin. Apa makna Al-Amin? Yang paling aman. Baru umur 35, tentulah seorang yang tidak ada kedudukan yang baik, seorang yang tidak dipandang tinggi, tak dapat kedudukan seperti itu. Tidak dapat kemuliaan seperti itu. Masa itu belum jadi Nabi lagi. Hebat Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi hijrah ke Madinah
Nabi tinggalkan pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk selesaikan amanah yang orang beri amanah kepada Nabi. Sebab tu Sayyidina Ali dia lambat sikit hijrah, pasal dia selesaikan dulu amanah-amanah yang orang beri amanah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, dalam lawan-lawan pun dia tak percaya ke boh dia, percaya ke musuh dia, percaya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini rahmatan lil alamin. Sebab tu bila Nabi cakap, orang percaya. Nabi dakwah, orang percaya. Kita cakap, orang tak percaya. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kehidupan kita ni kita kena ambil pengajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, batang tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Hatta kita dengan anak kita pun kadang-kadang anak kita tak berdengar macam kat kita. Pasal kita pun banyak pelawak ikut kat anak. Nak senang cerita, umur 2 tingkat, rasa naiklah hantu ada. Allahu Akbar. Anak pun jadi penakut. Apa nama, macam zaman-zaman dulu, saya ingat nama adalah beberapa perkara yang amalan-amalan yang saya sebutkan baiklah pada pendapat saya, tuan-tuan. Contohnya, bila anak duduk tabata, jangan duduk tabata bisu. Maknanya ialah kita tak nak bagi anak kita duduk tabata. Pasal apa? Pasal tak comel lah duduk tabata. Pasal bata ni tempat kita nampak kepala kan, memang tak molek. Tapi kita pula kikabar kat dia, kelawar duduk tabata, jadi bisu. Bila besar, anak tu percaya lah juga. Bila besar, anak tu nikah, dia didik anak begitu pula. Tak salah duduk lah. Maknanya dia warisi daripada ayah dia, kabar pula ke cucu ayah dia atau puak dia. Jangan duduklah atas bata tu bisu. Jadi turun-temurun Allah. Dia tak betul kan. Duduk atas bata jadi bisu. Jadi bisu sungguh ayah dah tu. Percaya selalu. Jadi gitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya keturunan yang mulia, baik dari kecil, memberi akhlak yang mulia dari kecil, memberi kelebihan kepada seseorang untuk menyampaikan dakwah. Tapi tak semestinya kecil baik, besar tak, kecil baik, besar baik juga. Kalau masyarakat kita hari ni lah, tak semestinya. Sekolah rendah comel, ditentik jernih je. Naik sekolah menengah, Allahu Akbar, malam. Maknanya apa? Maknanya pendidikan ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kena berterusan. Kalau mula dari peringkat besar dah tak boleh dah, payah dah. Pasal seperti pepatah yang kita biasa bicarakan, nak lentur buluh biarlah dari rebungnya, besar baru nak tarik, payah dah. Tapi kecil pun kalau kita lentur, kalau tak jaga, bila peringkat remajanya tak jadi juga, payah. Lepas tu kita kena punya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak-anak kita itu anak-anak yang soleh. Kita ikhtiar, mudah-mudahan ikhtiar kita itu di samping doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita anak-anak yang soleh. Kecil baik, besar baik, dewasa baik, tua pun baik. Pasal apa nama? Pasal ukurannya bila mati. Bila sangat hampir mati, itu ukuran. Kalau masa tu jahat, Allah, mungkin lah. Kalau masa tu baik, alhamdulillah, insya-Allah sudah. Pasal kehidupan kita ni adalah ujian. Straight je daripada akan mula dikira daripada balik sampailah mati. Sentiasa ada kiraan. Dan last dia ketika nak mati. Sebab itu kita selalu doa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah makhtim lana, ataupun salam, Allah makhtim li bi husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dengan husnul khatimah, wala takhtim li bi su'il khatimah, dan jangan kamu ya Allah matikan aku dalam keadaan su'ul khatimah, penutup yang busuk, penutup yang buruk. Baik. Kalau tengok nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah
bin Abdul Muttalib bin Hisham. Mana ayah dia? Abdullah. Ini kita tahu lah. Ngaji sekolah rendah, sekolah menengah, buku-buku banyak. Datuk kepada Nabi Abdul Muttalib, yang kepada Nabi Hisham. Yang lagi Al-Muttalib. Yang lagi tadi Abdul Muttalib min Al-Muttalib. Yang lagi Abdul Manaf. Yang lagi Qusay. Kemudian adalah lagi orang tak disebut di sini, ada lagi beberapa orang Mudrikah ke sampailah kepada Nabi Ismail alaihissalam, sampailah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu apa nama ni, silsilah baginda sallallahu alaihi wasallam secara ringkas yang dimuatkan dalam kitab ini. Ada kitab lain, saya lupa nama kitab yang lebih besar, yang disebut terperinci dari zaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada Qusay ini, sampailah kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian daripada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sampailah kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya disebut seperti yang saya sebutkan tadi, daripada Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, pada khilaf-khilaf. Baik. Kemudian kita tengok sikit bagaimana ataupun peristiwa ketika baginda diambang kelahiran. Apa yang berlaku? Yang pertama, tuan-tuan, sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, berlaku serangan tentera bergajah. Sebab itu tahun yang baginda dilahirkan itu dikenali sebagai tahun gajah. Orang Arab ketika itu dia tak ada lagi takwim hijri seperti yang ada pada hari ini. Takwim Masihi sudah ada, tapi takwim hijri masih belum ada, dan orang Arab ketika itu menggunakan takwim mana? Takwim mereka, dan bulan-bulan sudah ada tapi tahun tak ada. 12 bulan sudah ada, tahun tak ada. Jadi mereka rekodkan sesuatu peristiwa berdasarkan bulan, tahunnya ikut peristiwa besar yang berlaku pada tahun itu. Tahun yang Nabi lahir ini, peristiwa yang terbesar yang berlaku ialah apa dia? Serangan tentera bergajah. Ialah serangan, tuan-tuan, perang dah. Perang pula bukan main perang-perang biasa, perang tentera bergajah mari. Maknanya satu serangan yang cukup besar. Zaman dulu kalau gajah ni maknanya Allahu Akbar, kelengkapan perang yang hebat lah. Gajah dengan kuda zaman dulu. Kalau kuda biasa lagi. Kuda pasal apa? Pasal dia laju. Ibarat hari ni kalau kuda tu adalah seperti apa? Kereta perisai betul. Polisi orang kan? Polisi kereta perisai orang kan? Kereta perisai isi orang, kau orang. Kuda. Kalau kuda ni zaman dulu apa? Cancek aku. Cancek. Mari serang semua. Kalau gajah ni macam apa pula? Macam apa? Kena kebal. Tak tahu pasti lah macam, tapi maknanya satu ketumbukan ketenteraan yang hebat lah. Dengar tentera gajah mari orang cukup lah. Mungkinlah lebih kurang lah. Kau kereta kebal lebih kurang. Hari ni tengok kereta kebal mari nak serang. Tembok tak ada apa. Tembok kereta kebal tak ada apa. Maknanya ibarat zaman tu gajah setakat lembing tak ada apa lah dia pun. Kalau betul lembing kena akhirat. Jadi serangan tentera bergajah ni ada satu peristiwa besar yang berlaku zaman itu, sehingga kan tahun itu dikenali dengan tahun gajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Inilah kita sambung Maulid Rasul ni dah. Apa nama ni, Rabiul Awal lah. Nabi, adakah Nabi suruh kita sambut birthday Nabi? Tak ada. Maulid ke maulud? Maulid.
Maulid itu apa nama ni, bacaan yang tepat. Maulid, tarikh lahir, birthday, tarikh maulid. Biasa-biasa kita cakap, bilakah birthday awak? Campur Melayu Inggeris. Kita nak tukar bahasa Arab, bilakah tarikh maulid awak? Melayu Arab. Baik. Adakah Nabi suruh menyambutnya? Tak. Tapi dah kita sambut-sambut ni, bagaimanalah perbincangan ulama, kita sambut ni dengan kaedah untuk kita menambahkan lagi ingatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan ceramah-ceramah. Okey. Dan sebolehnya kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tu sentiasa dipupuk, bukan sahaja pada bulan Rabiul Awal, bahkan setiap bulan tak lagi. Tapi orang Melayu ni suka sempena. Okeylah, kan? Dia suka sempena. Dan beragak tu boleh tak? Nabi suruh ke? Tak. Bila kita beragak, kalau sekiranya dia beragak itu menyebabkan kita makin ingat masyarakat mari, bila mari makin ramai surau, okey. Menyatakan syiar. Tak ada masalah. Tapi adalah benda khilaf lah. Dan bagi saya tak ada masalah apa pasal kita buat tu untuk menambahkan lagi kecintaan orang mari ramai, kemudian patut semayang je. Belum, tak ada masalah. Tapi yang jadi masalahnya apa? Beragak tapi masa beragak pakai kain belah, tu masalah. Bawa spanduk bila ya Rasulullah, tapi sekejap rasa, sekejap hari, sekejap rasa tu apa? Jadilah saya kita kata kita buat satu program nak menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah. Tiba-tiba yang Rasulullah suruh kita tak buat, yang Rasulullah tak suruh, yang larangan Rasulullah dilanggar. Jadi kalau bertutur orang comel sampai selawat, walaupun ada pendapat kata bid'ah, ya itu dia khilaf. Yang masalah juga, kalau sekiranya masa beragak sudah beragak di masjid, ramai duduk masjid, kemudian Zuhur tak mari, jam dia bagi apa Ustaz Azhari kata tak nak centang juga. Zuhur tak mari, tadi ramai beragak kan. Padahal tujuan beragak itu untuk menambahkan kecintaan kepada Rasulullah. Nak suruh ramai mari masjid surah. Bukan matlamat beragak, matlamat nak menghayati dan nak menghayati kasih kepada Rasulullah, untuk tunduk dan patuh ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Jadi matlamatnya beragak. Awak kontijen yang terbaik dapat hadiah, suka. Lepas tu tak ada surah. Ada pula bila tu tahun depan, mau kita rasa tahun depan. Allah tuan-tuan. Beragak tapi biarlah dia dikata sebagai salah satu cara untuk orang mengingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu selepas itu makin ikut, makin tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Serangan tentera bergajah. Siapa raja nama? Apakah nama raja ni? Kita tahu dah ni, Raja Sirah ni. Sekolah rendah Kafah kita belajar ni. Abraha Al-Ashram, wakil kepada Najasyi. Najasyi ni gelaran kepada raja mana? Raja Habsyah. Jadi Raja Habsyah ni pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada sahabat untuk hijrah ke Habsyah. Tidak ketemu akan datang insya-Allah. Kebetulan Raja Najasyi yang ketika itu adalah raja yang baik. Abraha Al-Ashram merupakan wakil Raja Najasyi di Yaman. Yaman ketika itu Kristian. Sebab zaman Nabi ni, sebagaimana kita bincangkan di awal-awal pembincangan kita pada tahun lepas, antara kuasa besar dunia ketika itu ialah kerajaan Rom, ataupun dikenali sebagai Bizantin.
yang mana kerajaan itu berpusat di kota Konstantinopel ataupun Istanbul pada hari ini. Dan tanah jajahannya sampai ke mana? Sampai ke Syria, sampai ke Syam, dan juga sampai ke mana? Sampai ke Yaman. Kecuali tengah-tengah tu. Yaman di bawah, Syria di atas, tengah-tengah tu tak dapat pengaruh. Khususnya di tanah di kawasan Mekah dan juga Madinah tu tak dapat pengaruh, tidak dapat pengaruh Kristian. Cuma di Madinah tu ada pengaruh siapa? Pengaruh Yahudi, ahli kitab ada situ. Kisahnya macam mana? Dia di Yaman ini telah membina sebuah gereja besar di Sana'a. Ini Sana'a ialah ibu negara Yaman dah. Sana'a. Gereja itu dinamakan sebagai Al-Qalis. Tujuan dibina gereja itu untuk menyaingi Kaabah dan mengalihkan tumpuan bangsa Arab mengunjungi Mekah untuk ibadat haji. Dia jealous tengok orang Arab pergi ke Mekah. Dah Yaman ni bangsa apa? Bangsa Arab. Yaman juga bangsa Arab. Yaman dengan Mekah ni dekat-dekat lah. Dari sudut keturunan Arab Melaka. Dia panggil Arab Adnaniyun. Kalau tak salah saya, Adnaniyun ataupun Qahtaniyun. Dia ada dua Arab, satu Adnaniyun, satu Qahtaniyun. Satu di selatan, satu di utara. Saya lupa yang mana satu Adnaniyun, satu yang mana satu Qahtaniyun. Jadi yang Mekah dengan yang Yaman ni sama saja. Lalu dibinanya Kaabah, dibinanya gereja yang dinamai dengan nama Al-Qalis, dengan tujuan untuk menyaingi Kaabah dan mengalihkan tumpuan bangsa Arab daripada mengunjungi Mekah untuk ibadah haji. Dia jelas tengok orang pergi Mekah, biarlah orang pergi ke Sana'a pula. Ialah bila ibadat haji ni tuan-tuan, bukan sahaja ibadat, tapi di sebalik ibadat itu juga Allah Ta'ala kurniakan serampak banyak mata kan. Perniagaannya, ekonominya, kebudayaannya, kemasyhurannya. Baik. Itu hari ni pun kita ada mereka yang kerja apa? Kerjanya ialah bawa orang Mekah. Satu kerja ini. Dengan sebab bawa orang yang Mekah dia boleh hidup. Tak laku berikan rezeki kepada dia. Allah. Kalau orang kata nega pula, ialah kehidupan. Daripada nega hak tak molek, nega hak molek apa salahnya? Yang pentingnya dia ikhlas. Takkanlah nak bawa orang dengan percuma, dia pun ada anak, ada isteri kan? Jadi dia buat sikit perniagaan, upah, ambil upah, bawa orang, tolong orang, bantu orang. Yang penting dia ikhlas, insya-Allah dapat pahala. Projek Abrahah ini menimbulkan kemarahan bangsa Arab. Maka pada suatu malam ada seorang Arab memasuki gereja tersebut dan membuang najis di dalamnya. Bahasa kasar ni baik. Bahasa kasarnya. Jadi bila dia buat projek tu, orang pun marah. Maka pada suatu malam ada seorang Arab memasuki gereja tersebut dan berok dalam sini. Kalau orang berok dalam gereja, marah lah. Jadi menimbulkan kemarahan. Jadi macam hari ni lah juga isu-isu nak bakar gereja dan seumpamanya. Marah nak kawan tu, sudah tentulah marah. Dan Islam suruh tak bakar gereja ni? Tak suruh. Bahkan kalau tengok di negara-negara Arab tuan-tuan, yang mana menerima pengaruh Kristian di zaman Empayar Bizantin ini, ada gereja-gereja lama di Syria, di Turki, gereja-gereja itu kekal terpelihara sampai ke hari ini. Walaupun yang memerintah itu di zaman dulu Empayar Islam menguasai semua kawasan itu, tapi gereja-gereja itu tetap dijaga. Ada apa kan? Islam ini satu agama yang meraihkan, dan Islam ini mendidik manusia untuk masuk Islam melalui apa? Melalui kerelaan. Tak boleh paksa, tapi rela. Sebab itu Islam mementingkan dakwah, ajar orang. Sebab
supaya masuk Islam, bertukar-tukar, berdialog dengan orang bukan Islam, terangkan tentang Islam. Supaya apa? Supaya mereka dapat maklumat dan akhirnya yakin masuk Islam tanpa paksaan. Dah, mana pula tipu perang-perang tu? Dan Nabi kan pernah perang. Perang tu bila orang degil sehingga nak lawan Islam, baru perang. Mengancam Islam, baru perang. Perang tu tujuan untuk mempertahankan dakwah. Kalau dakwah tak ada masalah, orang tak tentang apa, orang tak tentang secara bersenjata, orang boleh terima, dia tak nak masuk Islam pun dia boleh terima, tak ada masalah. Okey. Sebab tu zaman Nabi ada dua jenis kafir, namanya kafir harbi dan juga kafir zimmi. Kafir harbi itu yang boleh perang. Harbi, harbun, narakkan harbun. Harbun ni maknanya perang, boleh perang. Pasal apa? Pasal dia serang juga Islam, dia khianat Islam. Jadi Islam boleh perang mereka atas asas apa? Mempertahankan kesucian Islam. Tapi yang kafir zimmi boleh serang, tak boleh serang. Salah serang, salah bunuh kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Kafir yang menerima pemerintahan Islam. Hari ini di Malaysia ni macam mana? Kafir-kafir di Malaysia ni, zimmi ke harbi? Ke buruh? Mana satu? Zimmi ke harbi ke buruh ke? Jadi bila bincang-bincang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhirnya pendapat yang paling masyhur mengatakan bahawa tidak zimmi, tidak harbi. Pasal apa? Pasal kita tak boleh nak classify. Kita ahli izin bahasa Inggeris, kita tak boleh nak kategorikan. Kenapa tak boleh nak kategorikan? Pasal kita tak ada negara Islam seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada pemerintahan cara Islam seperti zaman Khulafa Ar-Rasyidin dan juga Khalifah. Jadi kalau kita klasifikasikan ini harbi, ini zimmi, maka tidak ada. Jadi yang ada ini ni menjadi tanggungjawab kepada kita untuk dakwah kepada mereka. Pasal sebahagian mereka tak kenal Islam, tak tahu Islam. Ada saya dengar tuan-tuan dalam satu siaran Hakim berbual dengan seorang yang masuk Islam, dia dah jadi pendakwah. Dia sebut bahawa di kalangan orang Cina ada lagi yang tak faham tentang masyarakat Islam ni, sehingga kan ada yang menganggap bahawa orang Islam tak makan babi kerana menganggap babi itu binatang suci. Mereka menganggap orang Islam tak makan babi kerana orang Islam menganggap babi itu binatang suci, sebagaimana orang Hindu tak makan lembu kerana orang Hindu anggap bahawa lembu itu binatang suci. Nampak? Kita pula duduk udah jadi kerah dia. Udah merasa syok sendiri. Aku Melayu Islam, awak kafir. Itu maknanya hari ini kadang-kadang fikir dalam dunia hari ini, yang mana pertukaran maklumat terlalu cepat, kemudian pembinaan imej kepada sesuatu tindakan itu begitu cepat tu, menyebabkan kadang-kadang tindakan orang Islam pada hari ini menimbulkan imej yang tidak baik pada pandangan mata orang Islam. Jadi tuan-tuan, yang utama ni dalam keadaan sekarang ialah dialog, hujah, beritahu, jelaskan. Tanpa penjelasan dah nak berlawan. Kawan tu mana tahu apa. Kemudian dalam isu kalimah Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu ni sebenarnya dah lama dah. Sejak bila isu ni? Saya ingat saya masa di Kuala Lumpur isu ni dah tiba dah, penggunaan kalimah Allah. Saya secara pribadi, bila saya baca, saya bersetuju untuk kalimah Allah ini tidak diterjemahkan daripada perkataan God kepada Allah. Memang tak sesuai. Tapi dari sudut akademiknya, orang-orang bukan Islam boleh guna perkataan Allah.
Tapi terjemahan dalam Bible itu daripada God kepada Allah tak sesuai, tak sepatutnya. Sepatutnya God terjemah Tuhan. Kenapa nak terjemah Allah? Kenapa karya asal tak guna Allah? Kenapa karya asal guna God dalam bahasa Inggeris? Kalau kita tengok di di barat, ada padri Kristian sebahagiannya mengajak supaya perkataan God itu ditukar kepada perkataan Allah dalam Bible bahasa Inggeris. Tapi padri di sana tak bersetuju. Tiba-tiba pula rantau Asia Tenggara mereka memperjuangkan pula supaya diterjemahkan God itu kepada Allah. Kenapa? Kenapa? Sebab mereka telah melihat, mereka berjaya di Indonesia. Indonesia ni hampir sama dengan Malaysia dari segi budaya, dan mereka telah berjaya menjalankan program Kristianisasi di Indonesia melalui terjemahan daripada Bible bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Orang awam tengok keliru. Kita ni sama saja. Matlamat Kristianisasi bukan nak jadikan orang Islam itu Kristian. Memadai bagi mereka menjadikan orang Islam itu boleh menerima agama Kristian sebagaimana menerima agama Islam. Agama kita ni sama saja. Awak Kristian, kami Islam, kita sama saja, menyembah Tuhan yang sama dan tak ada masalah pun. Itu bahaya, itu dipanggil pluralism. Agama baiklah ke? Agama baiklah. Awak nak agama Kristian ke, nak agama Hindu ke, nak agama Buddha ke, kepada kena baiklah ke? Ialah memang sebahagian dari ajarannya mengajak kepada kebaikan, tetapi walaupun mengajak kepada kebaikan, asasnya ialah syirik, dan syirik itu zalim. Adakah kita boleh kata zalim itu baik? Dari situ okey, saya kembali, saya habiskan sikit. Kenapa padri Kristian di barat tak mau guna God, tak mau tukar God kepada Allah? Kalau nak guna Allah, gunakan Allah semua dalam Bible. Versi Melayu ke, versi Inggeris ke, versi Tamil ke, versi Sanskrit ke, versi Jerman ke, gunakan Allah semua. Apa salahnya? Nak guna Allah sangat? Memang Tuhan mereka, memang God the Father tu mereka rujuk kepada Allah. Betul lah. Tapi kenapa dalam Bible lain tak nak guna Allah, nak guna God? Kenapa hak Melayu nak guna Allah? Apa tujuan? Itu contoh. Jadi apa nama ni? Kalau nak guna Allah belaka, senang. Jadi saya baca juga, kenapa mereka tak nak guna Allah di barat? Rupanya tuan-tuan, orang barat ni sifatnya lain sikit dengan orang Asia Tenggara. Orang barat ni mereka suka mengkaji, membaca, menganalisa. Sebab itu bila berlaku peristiwa 9/11, asalnya mereka tak peduli Islam. Bila TV cerita pasal Islam jahat, mereka pun baru buka buku, tengok Quran. Oh, TV kata Islam jahat, tapi bila kita baca tak ada jahat pun, baik lagi, comel, masuk Islam, ramai masuk Islam. Jadi sekarang ni kenapa tak nak guna perkataan Allah dalam Bible dalam bahasa Inggeris atau bahasa lain? Kerana mereka takut ramai orang Kristian di sana akan masuk Islam. Orang Islam sebut Allah, kita sebut Allah, mana satu Allah yang betul ni? Bincang. Isa tu anak Allah ke? Bincang. Oh tak. Akhirnya masuk Islam mereka tu. Pada sebahagian dari mubaligh Kristian, bukan beberapa mubaligh Kristian seperti Yusuf ST. Mungkin tuan-tuan pernah dengar nama Yusuf ST. Kita boleh Google, boleh tanya Mr. Google atau Mr. Yahoo. Nantikan Yusuf ST, tengok bagaimana sejarah dia masuk Islam. Dia seorang yang mubaligh Kristian. Dia nak dakwah seorang Islam, tapi akhirnya dia masuk Islam. Allah.
sekarang ni yang orang barat takut bila guna perkataan Allah ni. Dan saya kalau sekiranya di kalangan masyarakat yang terpelajar, yang suka mengkaji, berbincang, cari kebenaran, saya rasa tak ada masalah nak guna perkataan Allah, silakan. Cumanya dalam masyarakat umum kita yang pada hari ini masih belum bersikap terbuka, yang masih belum yang belum sampai tahap suka mengkaji dan seumpamanya, masih belum apa nama ni, kalau guna kata Allah mungkin ada sedikit masalah lah. Tapi akan datang tuan-tuan, kita tak dapat nak elak. Hari ini pun kalau kita tengok dalam internet semua, tak dapat nak elak dah benda ni. Sebab itu akhirnya kita kena jelaskan juga Tuhan manusia ni Allah Ta'ala, Allah. Orang Kristian pun God yang menyebut tentang konsep Trinity, God the Father tu mereka sebut Allah, God the Son yang mereka nisbahkan kepada Isa, kemudian Ruhul Kudus. Maknanya kita kena belajar juga, ada basic pengetahuan berkaitan dengan agama mereka, kemudian kita bincang mana satu itu. Kalau Tuhan ada maknanya Tuhan itu bersifat dengan lemah. Pasal bila ada anak, biasanya ada anak ni berhajat pula kepada mak. Betul tak? Dan bila mak, maknanya Tuhan tu ada isteri pula. Maha suci Allah daripada begitu. Itu saya ada logiknya lah. Jadi boleh buat satu kelas kelas agama, muqaranatul adyan, perbandingan agama. Saya ingat dulu Tuan Guru Harudin dia ada buat. Kalau tengok dan cek dalam YouTube pun saya ada kelas perbandingan agama. Cumanya kena kuat Islam dululah. Kita nak belajar perbandingan agama Islam pun kita tahu berat juga. Kena kuat dulu Islam. Kena kuat belajar perbandingan agama comel. Jadi baik. Balik sini insya-Allah masalah ni. Jadi nak balik awal mana ni? Pada dia tujuan dibina untuk menyanyi Kaabah dan mengalihkan tumpuan bahasa Arab mengunjungi Mekah untuk ibadat haji. Dulu pun ada haji dah. Sebelum Nabi utuskan sudah ada haji. Pasal apa ada haji ni? Pasal sakibaki ajaran Nabi Ibrahim AS. Dah betul pasal apa pula? Mereka ni musyrik. Pasal mereka banyak tambah dan seleweng. Tambah sana, tambah sini, seleweng sana, seleweng sini. Dan masuknya bid'ah dan seumpamanya. Asalnya tak ada berhala, jadi mari buat haji, keliling berhala. Ketika Nabi SAW memusnahkan ataupun membuka kota Mekah, berapa banyak berhala yang Nabi musnahkan? Sekitar berapa? Kalau tak silap saya 300 berhala. Asalnya comel ikut ajaran Nabi Ibrahim. Apa itu ajaran Nabi Ibrahim? Islam. Ikut Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Islam yang dibawa oleh anaknya itu Ismail AS. Sehinggalah sampai pada satu ketika jauhnya masa daripada Nabi Ismail itu menyebabkan ajaran sesat dah masuk. Penyembahan berhala, ajaran sesat sehinggalah sampai pada zaman Nabi SAW dah jadi musyrik. Tapi sakibaki ajaran itu masih ada. Dan ada lagi beberapa orang yang masih bersih, ikut ajaran besar Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana kita baca sirah, antaranya Waraqah bin Nawfal, Buhairah dan sebab tu tak pelik, zaman Nabi pun ada orang nama Abdullah tapi kafir, semua berhala. Ayah Nabi pun nama Abdullah. Macam mana ayah Nabi nama Abdullah? Kerana susul gaduh dengan Nabi Ibrahim AS. Jadi mana kita berhenti tadi, projek Abraham ini menimbulkan kemarahan bangsa Arab. Pada suatu malam ada seorang Arab masuk ke gereja dan belok di dalam, perempuan najis dalam. Ini menimbulkan kemarahan Abraham dan beliau mengumpulkan 60,000 bala tentera. 60,000 tuan-tuan. Zaman tu 60,000 ramai. Kalau serang Madinah ketika perang Ahzab ialah 10,000 baru. Ini 60,000 beserta berapa ekor gajah? 13 ekor gajah. Zaman tu 13 ekor gajah, maknanya pertumbukan tentera yang cukup hebat. Menuju ke Mekah untuk buat apa? Meruntuhkan Kaabah.
Kemudian kita tengok macam mana lah. Setelah itu berita kemarahan tentera Abraham ini menimbulkan ketakutan orang Arab dan mereka melarikan diri. InsyaAllah satu bagi kisah ini kita akan sambung pada pertemuan InsyaAllah apa yang dibuat, persediaan yang dibuat oleh orang Mekah dan bagaimana seterusnya Allah Subhanahu wa taala bantu hancurkan tentera Abraham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat sedikit pengajaran daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah pun tujuan kita belajar sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar untuk ingat tarikh lahir, bukan sekadar untuk ingat nama-nama, bukan setakat untuk tahu bilangan, tapi yang paling penting untuk kita mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ahli sejarah menyebut history repeat itself, sejarah ulang dia sama saja. Cabaran zaman dulu berlaku sebegitu, cabaran zaman sekarang pun itu sama saja. Yang beza bentuk saja. Zaman dulu orang naik bah dalam bentuk unta, zaman sekarang orang naik bah dalam bentuk bah. Zaman dulu orang perang gunakan kuda, zaman sekarang orang perang guna jet. Perang tetap perang. Sebab perang lebih kurang sama. Pasal apa? Rebut harta. Pasal apa? Rebut wanita. Lebih kurang sama. Pasal apa? Rebut tanah. Pasal apa? Rebut minyak. Lebih kurang sama. Pasal apa? Pasal mempertahankan Islam. Dua buat Nabi insyaAllah yang utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna bi nurika wa akhrijna min zulmatika waftah lana abwabana wa zayyinna bil akhlaqil hasanati. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.